Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua penonton dan murid-murid cikgu. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam episod ketiga bahagi tahun 5. Jadi bagi yang baru menonton video cikgu ini, cikgu sarankan untuk tonton dulu video episod 1 dan episod 2 bagi tajuk bahagi tahun 5 di channel cikgu. Jadi bagi yang baru berkunjung ke channel cikgu pula, selamat datang cikgu ucapkan. Cikgu akan berkongsi banyak perkongsian tentang kemahiran-kemahiran matematik melalui buku teks sekolah rendah ya. Jadi insya-Allah sebelum kita teruskan tajuk bahagi di episod 3 ini, cikgu mengajak semua penonton untuk berkunjung ke channel cikgu Encik Guru SM dan tekan butang subscribe serta butang loceng supaya selepas ini boleh nampak lebih banyak lagi video pengajaran cikgu yang cikgu upload baru ya. Jadi di sini sudah ada beberapa video yang telah cikgu upload tentang pengajaran matematik, juga tentang kaedah mudah matematik. Boleh tonton, boleh like dan share, kongsi kepada sahabat lain di luar sana melalui media sosial supaya ilmu kita ini berkembang luas dan kita dapat manfaatkan bersama-sama ya. Jadi selain itu boleh juga cek di bahagian playlist kalau ingin mencari sesuatu tajuk dengan lebih senang ya. Jadi tanpa melengahkan masa, kita akan teruskan di episod ketiga, iaitu anu dalam pembahagian ya. Cikgu akan petik soalan-soalan atau kaedah melalui muka surat 55 sehingga 58 ya, buku teks tahun 5. Jadi tanpa membuang masa, kita teruskan dengan episod kita yang ketiga, iaitu anu dalam pembahagian. Okey, anu dalam pembahagian ini bukan dalam pembahagiannya, anu ini kita sudah bertemu beberapa kali, iaitu di operasi tambah, tolak, darab. Jadi untuk tahun 5 ini kita bertemu lagi dari operasi bahagi ya. Bagi pembahagian tahun 4 kita tidak akan jumpa anu ya. Jadi di sini merupakan satu kemahiran yang lebih tinggilah berbanding tahun 4. Bagi yang lemah kemahiran bahagi ataupun kemahiran bahagi, asas bahagi, cikgu sarankan untuk tonton dulu video bahagi tahun 4. Boleh cek di channel cikgu, ada 2 episod. Tonton di sana, insya-Allah selepas tonton di sana barulah tonton video bahagi tahun 5 supaya lebih mudah untuk faham tentang bahagi lebih mendalam ya. Sebab di sana lebih asas cikgu ajarkan di bahagi tahun 4. Jadi kita terus kepada anu dalam pembahagian tahun 5. Apa itu anu dan bagaimana ia berfungsi? Okey. Anu itu boleh berupa bentuk ataupun huruf. Dia boleh dalam keadaan bentuk macam ini ataupun dia boleh huruf macam ini. Tapi cikgu sarankan penonton dan murid-murid cikgu untuk biasakan menggunakan huruf. Sebab kita akan gunakan huruf sampai ke peringkat yang lebih atas, menengah ataupun universiti nanti ya. Seterusnya, fungsi dia adalah sebagai pengganti diri soalan yang tidak lengkap ya. Contoh macam ini, cikgu petik daripada buku teks tahun 5, ada 2 soalan. Ini soalan dia tidak lengkap dan dia ada jawapan. Jadi yang tidak lengkap itu kita tukarkan kepada anu, sebab dialah yang kita ingin cari. Sama juga macam ini ya. Soalan dia tidak lengkap, dia mempunyai jawapan, jadi anu dialah yang kita ingin cari ya. Jadi dia gantikanlah dengan bentuk ataupun huruf. Okey. Jadi kita lihat di papan putih ini adalah peraturan cikgu untuk kita mudah belajar anu dalam pembahagian. Mungkin cikgu lain ada peraturan lain, tapi kalau mau mudah ikuti video cikgu, ikut peraturan cikgu ini ya. Yang pertama, yang perlu dipindahkan ke sebelah kanan sama dengan adalah perkara selepas bahagi. Contoh ini, ada 2 soalan ya. Cikgu ambil dari buku teks. Dia cakap jika perkara selepas bahagi itu di sebelah selepas bahagi itu adalah yang perlu dipindahkan. Jadi dia ada 2 lah. Selepas bahagi ada nombor, selepas bahagi ada anu ya. Kalau kita lihat soalan, dia akan sentiasa begini. Ada sebelah kiri sama dengan, kemudian sama dengan, kemudian ada di sebelah kanan sama dengan. Begitu juga soalan yang seperti ini, dia ada soalan sebelah kiri sama dengan, ada sama dengan, dan ada jawapan di sebelah kanan sama dengan. Jadi kita akan bermain untuk pindah-pindahkan dia lah ya. Jadi kita balik ke peraturan. Jika ia nombor, bawa bersama simbol bahagi ke kanan sama dengan dan tukar simbol itu kepada darab. Contohlah perkara selepas bahagi. Perkara selepas bahagi itu adalah nombor macam ini. Jadi kita kena bawa nombor ini dan bahagi ini pindah ke sebelah
kanan sama dengan ke sini. Bawa dia pindah dengan syarat tukarkan bahagi itu kepada darab. Lepas pindah, kasih tukar dia jadi darab. Nanti kita tengoklah. Kemudian jika ianya anu, jika selepas bahagi itu anu, tukarkan kedudukannya dengan nombor sebelah kanan sama dengan tanpa membawa simbol bahagi. Jika selepas bahagi itu anu, macam ini, anu bukan nombor, kita tukar saja tempat anu ini dengan nombor di sebelah kanan ini. Tukar tempat saja orang. Tidak payah bawa bahagi. Jadi kita mahu anu tinggal bersendirian tanpa ada nombor di kawasannya. Jadi untuk selesaikan masalah itu kita mau anu itu sendiri saja. Tidak boleh ada kawan lain. Okey? Okey, mari kita tengok macam mana contoh dia. Ini contoh dari buku teks ya. Buah-buah mangga ini dimasukkan sama banyak ke dalam beberapa bekas. Semuanya segar-segar belaka. Semua ada 120 biji mangga. Setiap bekas berisi 8 biji. Jadi ini cara penyelesaian masalah lah. Kita kena keluarkan dahulu maklumat. Kita ada 120 biji mangga semua. Lepas itu satu bekas dia letak 8 biji. Kita tidak tahu ada berapa bekas. Jadi itulah yang kita ingin cari. Kita jadikan dia sebagai anu. Anunya ialah bilangan bekas. Dia tidak beritahu. Jadi selepas itu barulah kita wujudkan satu ayat matematik bahagi selepas kita keluarkan maklumat. Jadi dia akan jadi macam ini. 120 bahagi anu sama dengan 8. Anu ini dia gunakan bentuk, tapi cikgu akan gunakan huruf lah. Cikgu tukarkan dia kepada P. Ya, sama juga so, ya. Jadi sekarang kita sudah boleh selesaikan untuk cari anu, boleh sudah. Jadi coba ingat balik apa syarat cikgu. Yang pertama kita tengok sebelah bahagi. Sebelah bahagi apa dia? Anu kan nombor. Dia sini anu. Jadi syarat kalau anu, kita tukarkan saja tempat anu ini dengan nombor di sebelah kanan sama dengan ini. Tukar tempat saja mereka. Seperti ini. Kasih tukar saja tempat mereka. Jadi dia akan jadi seperti ini. Kan? 8 sudah ambil tempat anu. Anu sudah ambil tempat 8. Jadi coba ingat syarat yang terakhir. Kita hendak anu berada bersendirian. Sekarang anu kita sudah berada bersendirian. Boleh sudah kita selesaikan nombor. Okey, mari kita selesaikan 120 bahagi 8. Dia akan jadi seperti ini. Okey, coba penonton ingat balik di episod 1 bahagi cikgu ada ajar tentang kaedah memotong sifar, kan? Di situ ada juga cikgu terangkan tentang memotong mengikut sifir yang tertentu, yang sesuai, kan? Jadi di sini cikgu akan terangkan macam mana memotong mengikut sifir yang sesuai pula ya. Jadi di sini kita boleh gunakan sifir mengikut ataupun merujuk nombor di bawah ya. Di sini kita boleh gunakan sifir 2, sifir 4 atau sifir 8. Tapi paling mudah kita gunakan sifir 8 terus sebab di bawah ini kita ingin dia jadi 1. Ya, jadi kita gunakanlah sifir 8. Jadi 8 bahagi 8, jadi dia akan kita potong tu 8, dia akan jadi 1. Okey. Jadi di atas, kalau di bawah kita guna sifir 8, di atas pun kena juga sifir 8. Mesti sama dengan apa yang kita gunakan sifir di bawah. Jadi ini 120 bahagi dengan 8, kita potong 120, kita akan dapat 15. Ya, bila kita bahagi 120 dengan 8, kita akan dapat 15. Jadi sekarang 15 per 1, jadi jawapan dia adalah 15 sama dengan P. Kita dapat sudah anu? Dapat sudah. Jadi inilah jawapan dia. Kalau murid tidak mau dalam bentuk ini, murid boleh tukar tempat dia seperti ini. Ya, jadi jawapan dia ialah P sama dengan 15. Jadi bilangan bekas itu adalah 15. Okey, jelas ya? Bagi contoh anu selepas bahagi. Kita masuk pula satu lagi contoh. Setiap hari saya perlu membaca 25 halaman buku fiksyen. Saya menghabiskan sejumlah halaman buku fiksyen dalam seminggu. Jadi sejumlah, kita tidak tahu berapa jumlah. Jadi maklumat dia kita kena cari inilah sebagai anu. Jadi kita tidak tahu berapa jumlah buku semua, halaman buku, kita tidak tahu. Kita bahagi dengan 25 halaman sama dengan 7. 7 ni apa? Seminggu kan? Ada 7 hari. Jadi kita kena carilah anu dia. Anu dia sini bentuk juga. Jadi cikgu tukarkan kepada huruf. Ya, kita tukar kepada huruf lebih senang. Jadi ingat balik peraturan cikgu sebelum ini. Lihat bahagi. Kita lihat dulu bahagi. Apa selepas bahagi? Nombor. Jadi
Bila nombor selepas bahagi, kita kena bawa bahagi dan nombor ini ke sebelah kanan sama dengan. Kena bawa dua-dua, tapi dengan syarat bahagi itu kena bertukar menjadi darab. Dia akan jadi beginilah. Bahagi tadi bawa pergi sebelah, dia akan jadi darab. Okey, ini biasalah. Kalau tambah pun begitu juga kan. Kalau kita bawa tambah pergi sebelah, dia akan jadi tolak. Kalau tolak pergi sebelah, dia akan jadi tambah. Kalau darab pergi sebelah, dia akan jadi bahagi. Jadi kalau bahagi pergi sebelah, dia akan jadi darab. Asalkan dia merentasi sama dengan, dia akan berubah simbol. Nombor itu pula kita kena letak di belakang lah. Kita tidak boleh letak dia di depan. Ya, kita kena ikut dia punya susunan. Ini di luar tadi kan, jadi kita kena datang dia kemudian. Okey. Jadi Y sama dengan 7 darab 25. Ingat syarat yang terakhir, kita nak anu itu tinggal sendiri. Jadi dia sudah tinggal sendiri, darablah seperti biasa. Murid akan dapat 175. Siapa yang tidak mahir tentang darab, boleh rujuk video Cikgu Darab tahun 4. Boleh rujuk, situ ada darab tahun 4. Di situ kaedah asas darab Cikgu ajar. Boleh juga rujuk darab tahun 5. Cek di video Cikgu ya, dalam channel Cikgu. Jadi inilah jawapan kita. Sama jawapan kita dengan dalam buku teks. Jadi betul sudah. Jadi semua halaman buku itu ada 175. Okey? Jelas sudah tentang pembahagian menggunakan anu kan? Jadi cikgu harap kalau terlampau laju cikgu bercakap atau cikgu menerangkan, boleh ulang semula video ini untuk lebih faham. Kemudian salinlah beberapa contoh supaya boleh masuk ke dalam otak masing-masing, ya. Jadi insya-Allah cikgu sarankan lagi sekali bagi yang lemah bahagi, tonton dulu bahagi tahun 4 di channel cikgu, barulah tonton bahagi tahun 5 supaya kemahiran asas bahagi murid itu lebih kukuh kalau sudah tonton video tahun 4. Bagi yang lemah pula darab, sama juga cikgu sarankan tonton dulu video darab tahun 4, kemudian barulah darab tahun 5, ya, supaya kita belajar asas dulu baru naik ke satu tingkat yang lebih tinggi. Okey. Jadi insya-Allah dalam description video cikgu di bawah ini, di bahagian penerangan boleh cek ada link Google Form tentang soalan bahagi. Boleh cuba klik, masuk dan jawablah ya di sana. Terus dapat jawapan selepas submit itu soalan ya. Jadi boleh try jawab di sana. Di setiap video cikgu di dalam channel cikgu, sama juga cikgu akan sediakan satu link Google Form di bahagian description ya. Jadi selepas nonton boleh terus jawab soalan. Nonton jawab soalan. Begitulah cara kita untuk belajar supaya lebih mahir ya. Jadi insya-Allah cikgu minta maaf kalau ada kesilapan daripada video-video cikgu. Jadi insya-Allah kita bertemu lagi di video akan datang insya-Allah dengan pengajaran yang lain yang kita akan kupas melalui buku teks ataupun kaedah matematik yang lain di luar daripada buku teks. Jadi berjumpa lagi kita di episod akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.